Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Melaka ambil langkah proaktif bantu promosi Tahun Melawat Malaysia 2026. Ia dengan memanfaatkan kelebihannya sebagai tuan rumah Hari Pelancongan Dunia WTD dan Persidangan Pelancongan Dunia WTC 2025. Gerak kerja untuk mempromosi Malaysia pada dua acara berkenaan akan bermula seawal Januari tahun depan. Kita juga punya sasaran dan kita akan berada beberapa lagi mesyuarat jawatan kuasa untuk kita menggerakkan aktiviti ini sebagai salah satu instrumen menarik pelancong pada tahun depan. Jadi kaedahnya belum kita putuskan lagi. Beliau ditemui selepas merasmikan Pesta Deepavali 2024 peringkat Negeri Melaka. Baik, bekalan bakul makanan untuk masyarakat orang asli di pedalaman bagi menghadapi monsun timur laut telah diaturkan. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakwa, Datuk Sapiah Muhammad Nur berkata, antara bantuan ialah beras, bihun, minyak masak, tepung gandum, gula, susu dan biskut untuk seminggu. Pihaknya juga menjalinkan kerjasama strategik dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk menyalurkan bantuan melalui helikopter di kawasan perkampungan pedalaman yang terputus jalan perhubungan. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan bakul makanan kepada penduduk orang asli dan merasmikan program Hari Orang Asli di Posko. Saudara, Deepavali yang bakal disambut Khamis ini bukan sekadar perayaan keagamaan, malah simbol perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia. Keprihatinan dizahir dengan menghulur bantuan kepada golongan kurang berkemampuan. Di Perlis, 20 individu termasuk warga emas masyarakat India terima sumbangan Deepavali daripada pihak pengurusan kawasan rukun tetangga Taman Perumahan Berholateh. Program tahunan itu bertujuan membantu mereka lakukan persiapan menyambut perayaan berkenaan. Ia diharap dapat ringankan beban dan beri kegembiraan kepada mereka. Bagi meningkatkan keterjaminan makanan negara, pekebun dan peternak digesa mengamalkan pertanian organik. Ke arah itu, semua pihak termasuk kementerian terlibat harus mengambil pendekatan agresif dalam mempromosikan amalan tersebut kepada pemain industri tempatan. Ini termasuk memberi pendedahan pendidikan pertanian di sekolah. Aspek organic farming saya rasa lah. Sebab jikalau tidak menggunakan organic farming ni, kalau menggunakan kaedah fertilizer yang tidak organik, dia boleh merosakkan tanah. Dan pada masa akan datang, tanah tidak akan hilang dia punya nutriennya dan kualiti tanah itu akan jatuh. Jadi sekarang penting untuk kita pastikan bahawa kaedah organic farming ini dibesarkan. Dalam Belanjawan 2025, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menerima peruntukan sebanyak RM300 juta bagi tujuan menjalin kerjasama projek pertanian dengan kerajaan negeri. Luar negara, Rusia dakwa tembak jatuh 109 drone Ukraine dalam sehari. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Pertahanan Rusia Isnin lepas. Seorang cedera ringan apabila sebuah drone terhempas dan terbakar di sebuah kemudahan perindustrian di Bandar Voronezh, barat Rusia. 45 drone dipintas di wilayah Bryansk bersempadan dengan Ukraine dan Belarus. 26 lagi di Belgorod, selatan Rusia, manakala 16 drone ditembak jatuh di Tambov, 400 km dari sempadan Ukraine. Di Kursk, 5 drone dipintas di wilayah yang menyaksikan tentera Ukraine lakukan serangan darat sejak Ogos lalu dan kuasai ratusan kilometer persegi wilayah Rusia. Pihak berkuasa Ukraine menegaskan serangan itu sebagai tindak balas pengumuman Rusia ke atas wilayahnya. Serangan sasar infrastruktur negara. Baik, sekian semasa 12 dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.